Buat macam mana kan. So harapnya boleh jawab lah semua. Okay, ni pengenalan garis dan sudut. Mungkin ada orang tertanya, cikgu kenapa nak belajar garis dan sudut? Sebenarnya, ni ada dalam buku teks untuk garis dan sudut. Muka surat apa ni? Muka surat 168, 69, 70 dan ke atas lah. Ini untuk bab garis dan sudut. Kenapa nak belajar benda ni cikgu? Sebab yang pertama, walaupun kita tak nak jadi apa-apa, tak nak jadi engineer ke arkitek ke, yang banyak guna garis sudut ni engineer, arkitek, ataupun nanti masa form 4 seni, ataupun awak nak ambil jurusan kejuruteraan, sama ada lukisan kejuruteraan ataupun teknologi kejuruteraan. Itu engineer lah senang cerita. Yang ni awak kena mahir. Dan kalau ambil sains tulen nanti, sebab satu B kan, kalau ambil sains tulen nanti, kalau ambil matematik tambahan, dia akan ada satu kerja khusus bagi matematik tambahan. Awak kena kira dan menggunakan garis, menggunakan lengkung. So, dalam kegunaan harian, adapun apakah yang menggunakan konsep garis dan sudut, cuba tengok gambar yang sebelah kiri ialah jambatan Pulau Pinang. Itu jambatan yang pertama. Jambatan yang kedua dekat sebelah kanan tu. Saya tak pernah naik lagi jambatan yang kedua. Siapa pernah pergi Penang? Siapa pernah pergi? Cuba angkat tangan. Siapa pernah pergi Penang? Oh, Anis. Okay, kan. Penang ni, Penang ni apa yang famous eh? Yang famous dia apa? Famous dia apa? Pulau Pinang, nasi kandak. Nasi kandak. Ya. Ya, ya. Tak. Kalau ni Google Form tu awak isi kat Google Form. Tender ni isi kat Google Form. Tu. Klik link tu, isi nama. Pilih kelas, isi nama. Pilih nama. Penang dia banyak benda lah. Yang pertama nasi kandak. Dekat pulau dia ada Penang ada dua, seberang perai, sebelah daratan dengan sebelah pulau. Jambatan ni menghubungkan antara daratan dan Pulau Pinang. Kalau dekat pulau tu, bukan pulau yang Pulau Pinang pun, dekat pulau dia terkenal dengan nasi kandar. Tapi kat sana ramai Cina lah. Seberang perai dia ramai Melayu. Dia konsep dia Pulau Pinang. Majoriti dia Cina. Majoriti Cina. Melayu ada tak? Ada. Saya pernah saya pernah uh, duduk kat sana. Bukan duduk lah, belajar kat sana kan. Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Tempat dia besar. Kat kepala batas. Seronok duduk situ. Dan ada saudara saya dekat situ. Dia seberang perai. Ni cerita sikit sama-sama tu. Dia tak apa, kita santai je bab 8 ni. Okay, nanti buka kamera nanti stres ni. Okay, bila kat sana kita buka Pulau Pinang terkenal dengan yang pertama nasi kandar, yang kedua char kway teow. Char kway teow kan. Char kway teow berapi. Sebab tu kalau contoh awak tengok pergi mana-mana pun dia kata char kway teow Penang. Char kway teow Penang. Famous lah char kway teow. Itu yang kedua. Yang ketiga jeruk. Jeruk Pak Ali. Jeruk. Sedap pun. Asalnya dari Pulau Pinang lah. Jeruk Pak Ali. Memang kalau siapa pergi yang pernah pergi dekat pulau, memang jeruk tu antara yang wajib belilah senang cerita. Dia ada macam-macam buah kat situ. Ada buah kedondong, ada buah salak, ada buah pala. Buah pala ni macam mana buah dia lupa. Buah kelubi ni, buah kelubi. Pernah tahu buah kelubi? Pernah tahu tak? Tahu tak buah kelubi? Dia macam buah salak tapi bukan buah salak. Buah salak tahu kan? Buah salak kan? Tak. Buah salak tak tahu? Nak kena buat teka-teki buah lagi ni. Buah salak dia macam dia bujur-bujur. Dekat Kelang ada banyak. Sini ada banyak je jual. Tapi kulit dia macam ular. Macam ular, macam landak.
Dia duri-duri sikit. Sedap buahnya. Makan gitu je sedap. Nanti saya cuba tunjuk lah dalam kelas ke saya makan dalam kelas. Kalau boleh bersemuka. Bila bila bersemuka tak tahu lah jangan tanya saya. Okay, tu Pulau Pinang. Okay. Seronok kat sana. Dia ada macam-macam ada. Boleh lah. Kalau siapa-siapa boleh nak melanjutkan pelajaran, nak sambung belajar kat sana boleh. Saya sarankan kat sana. Sambil-sambil kita menambahkan pengetahuan tentang masyarakat, pengetahuan tentang manusia kan. Pulau Pinang. Macam-macam dia jumpa. Okay. Tu untuk yang pertama lah. Untuk garis dan sudut. Okay, yang kedua. Macam saya beritahu tadi lah. Untuk garis dan sudut, kenapa kita nak belajar? Dia asas dalam bidang geometri dan pembinaan. So, kalau tengok, apa-apa jenis binaan sekalipun, dia asas dia adalah daripada garisan dan asas dia adalah sudut. Mana-mana sudut tu yang dibuat atas dunia ni. Menara KLCC ke, menara KL ke, ni menara Pisa kan. Menara Pisa. Dekat Malaysia dia ada menara Condong. Ni menara Condong kan? Ni menara Pisa kan? Betul tak? Apa pernah pergi Paris? Eiffel Tower. Eiffel Tower eh? Menara Pisa tu kat mana? Spain. Apa? Kat mana bila tu? Menara Pisa? Spain kalau tak silap. Oh, Spain. Okay. Saya pun tak ingat. Dah lama tak pergi. Eiffel Tower ni Perancis kan? Dia Perancis kan? Perang. Perancis. Siapa pelat art tu dia suka lah Perancis. Memang orang Perancis yang sebut itu. Perang. Perang di Perancis. Merci. Setelah saya dulu ada bahasa Perancis. Pernah lah ya, sikit-sikit kan. Bahasa sekolah, dia sekolah asrama penuh memang kena ambil bahasa asing. Sama ada Mandarin, Perancis, bahasa Arab. Sekolah saya lah, sekolah lain ada bahasa Jepun. Bahasa Jepun, bahasa Perancis, Mandarin, bahasa Arab. Empat. Ada banyak lagi bahasa yang sekolah asrama penuh lah. Bahasa asing. So bila cakap dengan kawan saya tu, macam pelik merci beaucoup madam. Disebut. Kalau contoh kita masuk kelas, cikgu kita masuk kelas, bangun saya tak ingat apa. Bangun saya tak ingat. Lepas tu, nak sebut salam kan. Merci beaucoup madam. Gitu. Kadang-kadang kita dengar lawak kan. Sebab kita tak pernah dengar. Yang itulah bahasa Perancis. Okay, tengok untuk geometri lagi bidang kejuruteraan saya beritahu tadi ataupun bidang seni corak kan contoh inilah seni visual. So, kalau kita lukis bulat sambung-sambung bulat dia akan corak yang menarik. Yang ni diaplikasikan dalam batik, corak batik. Yang ni diaplikasikan dalam corak hiasan dinding macam kat situ di tile. Kita punya mozaik kat rumah tu kan. Itu pun menggunakan corak geometri. Okay. Yang seterusnya ni tokoh matematik lah yang memperkenalkan garis dan sudut. Yang mana nama dia Euclid. Bukan Euclid ni. Euclid kat sini nama dia Euclid. Euclid. Ada L. Sekejap saya edit sekejap. Typo. Euclid ni macam parasit ni. Dia Euclid of Alexandria. Ini nama sebenar dia lah. Pada tahun 325 sebelum Masihi sehingga 265 sebelum Masihi. Dah lama lah. Kalau kita ikut Islam, tak pastilah ada zaman Nabi apa. Tak pasti. Zaman Nabi Muhammad. Masihi ni sebenarnya dia ikut kalender Nabi Isa. Kan? Macam contoh. Kita dah umur yang keberapa? Tahun yang keberapa ni? 2000? 2021 kan? 2021.
tu dikira daripada tak silap saya tarikh Nabi Isa lahir 2021. Okey. Tu sebelum Masihi, sebelum Nabi Isa dilahirkan lagi. Gitu. Dia punya tokoh ni lah. Saya tak pastilah betul tak betul dia punya fakta. So mungkin betul. Terima je lah sejarah kan. Okay, yang kedua, untuk Euclid of Alexandria ni, dia sebenarnya ahli matematik dalam bidang geometri. Untuk ahli matematik ni dia sebenarnya ada banyak bidang matematik. Dan buku dia yang bertajuk The Element, yang membuat takrifan titik dan garis sebagai asas dalam pembinaan geometri. Sama juga dalam seni. Saya rasa ada dalam seni nama dia ni rasa-rasa lah. Okay, untuk memperkenalkan antara garis dan titik. Macam mana nak buat garis? Dia buat sambungan daripada dua titik. Itu. Dululah saya belajar gitu. Awak belajar tak apa maksud garisan? Dalam seni, dalam PSV, dia tak ada dia tanya apakah maksud garisan. Ada? Ada kan? Awak seorang je dalam ni, Fidina. Yang lain tak pasti yang lain tu buat apa Sebab tu saya nak suruh buka kamera. Kejap, buka kamera semua. Jangan sampai saya ambil drastik. Saya tak kisah. Saya kick je semua. Kejam sangat tu. Dah lah berapa kerat je masuk. Saya kick memang kosong lah masuk. Okay, yang tu dalam seni pun ada. So dalam matematik pun ada lah. Ni di buku dia, The Element. Saya tak pastilah yang tu belajar seni kan. Boleh bagi respon, pernah bagi respon Kalau senyap macam ni. Untuk balapan saya record, saya send. Saya record, saya send. Senang. But kalau awak tak suka, boleh saya buat record, saya send. Lagi senang saya. Tak perlu dapatkan respon pun. Jadi tak seronok. Bila saya mengajar, saya yang tak seronok. Awak memang seronok sebab awak tak cakap pun. Okey. Tak mengajuk tak? Ni ialah nasihat. Peringatan. Okey. Yang seterusnya tengok lagi. Garis dan sudut. Untuk awal-awal ni kita nak yang pertama menentu dan menerangkan kongruenan. Susah sebut. Kongruenan ke ataupun kat awak kongruenan ke. Sebutan ni terpulang kat awak sendirilah. Kongruenan ni tembereng garis dan kongruenan sudut. So dua tembereng garis ni apa benda cikgu? Nanti kita tengok. Sudut ni apa benda? Nanti pun kita akan tengok. Apakah itu garis, apakah itu sudut. Sebenarnya benda ni awak dah belajar. Sebenarnya benda ni ada dalam asas dalam kehidupan seharian kita. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran diperolehi. Ni anggaran. Kalau dulu zaman-zaman dululah. Untuk ukur jarak, dia kira jengkal. Sejengkal, 2 jengkal, 3 jengkal tu anggaran. Okay, sebab apa? Sebab jengkal saya dengan orang lain berbeza. Ataupun ada orang guna hasta. Dan kalau masih lagi sempat lah. Orang dulu-dulu dia guna depa. Satu depa. Kan? Masih lagi, kalau tanya ayah awak mungkin ada lagi kot. Atuk ke kan? Kalau ukur tanah, dia guna apa? Dia guna depa. Macam kita guna meter. Kan? Kita guna SI unit. Dia orang guna depa. 100 depa, 200 depa. Saya pun kadang-kadang tak faham macam mana 100 depa 100 depa. 100 mesti 20. 100 depa bermaksud dia punya keluasan tau. Kalau 100, dia banyak kemungkinan sama ada lebar 20 ataupun lebar 20, panjang 20, lebar 5. 100 juga kan? Ataupun boleh bermaksud apa lagi? 4 darab dengan 25. 4 lebar, 25 panjang. Boleh juga. Kan? Kita agak confuse lah dengan orang dulu-dulu. Tapi yang tu untuk anggaran, dari segi keluasan, jarak dan sebagainya. Yang dulu-dulu. Sekarang pun kita nak anggarkan. Kita guna, kalau dalam buku teks, saya bagi contoh. Saiz satu pemadam. Berapa? So, kalau kita ukur, 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Panjang 4 pemadam. Tapi ni syarat pemadam tu kita tahulah berapa cm. Contoh dalam buku teks lah.
Dan yang ketiga untuk awal ni untuk 81, mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. So ini yang ni basic konsep yang ada dalam bab 8. Sebab yang ni awak akan gunakan untuk pengiraan. Ada di nombor 3 ni. Untuk 8.2 baru kita masuk lukis tembering, lukis sudut. Yang ni memang awak kena ingat. Cara nak ingat, nak tak nak awak memang kena buat latihan lah. Dalam buku di Mesra. Nanti saya tunjukkan lah beberapa contoh untuk kita selesaikan. Okey, tu untuk apa yang kita nak belajar hari ni lah. Ni mudah je. 1-2 je kot. Okey, kita nak tengok tembering garis, penggunaan simbol. Sekejap, saya tekan link ni sekejap. Dia keluar. Kengruenan. Kongruenan. Saya kongruen. Sebab bila tambah imbuhan ni jadi pelik kan. Kalau saya sebut kongruenan. Okey, kita nak tengok kongruenan. Apakah itu kongruenan? Aktiviti muka surat 1, aktiviti peringkat 1, muka surat 170 dalam buku teks ada. Okey, apakah maksud kongruenan? Ni contohlah. Kita ada 2 garisan. Kan? Ni garisan yang atas ni 7.23. Yang kita ada garisan yang kedua 7.23 juga. Kalau saya gerakkan mana-mana pun ni garisan yang kedua ni, saya pusing ke mana-mana pun, adakah jarak dia sama? Sama tak sama? Kalau saya bergerakkan garisan saya yang kedua, sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Sama tak? Sama. Sama kan? Sama je. Tu untuk aktiviti penerokaan 1. Yang kedua, ni garis ni tembering garis. Tembering bukan temberang. Temberang tu awak lah. Bukan saya. Saya menipu je. Temberang belum lagi. Lagu Aida Jebat temberang kan. Buat temberang. Okey, ni tembering. Okey, yang kedua. Sama saya gerakkan ke mana-mana pun. Dia tetap sama. Sama, saya tarik. Sama. Yang kedua, tengok sudut. Sudut, saya pusing. Saya pusing ke situ. Adakah sudut dia berubah? Tak berubah kan? Ataupun kalau saya ambil sudut yang pertama ni, saya buat pergerakan. Sudut yang pertama dengan sudut yang kedua sama tak? Sama tak sama? Sama. Kongruen ni maksud dia sama. Ataupun kalau saya tengok dalam YouTube, kita namakan dia sebagai clone ataupun kembar dia. Okay, clone maksudnya apa? Saiz dia sama. Kongruen saiz dia sama, sudut dia sama, bentuk dia sama. Itu untuk kongruen. Okay, boleh faham setakat ni? Kongruen. Okay, kongruen maksud dia sama. Okay, saya stop present yang ni. Okay, kita nak tengok yang seterusnya. Tembering garis. Saya conteng. Tembering garis. Kalau awak tengok, tak ada pun dalam buku teks ni. Apakah maksud tembering? Ada ke? Oh, ada. Itu masuk kongruen. Panjang. Tembering garis ni, garisan lah. Sekejap. Mana? Pena. Saya ambil warna purple. Tembering garis. Tembering garis ni, kita buat satu garisan. Ni. Baris, kita buat garisan. Ini nama dia tembering garis. Kan? Biasanya garisan ni, dia akan dilabelkan menggunakan huruf besar lah. Cikgu. So, ya. Cikgu ada present apa ke? Ada. Oh, saya tak present lagi Okey, lupa. Asyik baik awak sebut. Kalau tak, saya mau bebel seorang je tadi. Okay, nampak? Nampak. Okey, tembering garis. Saya lukis garisan. Tembering garis ni apa? Garisan lah. Garisan. Cuma nama dia, istilah dia dalam matematik kita panggil tembering garis.
Tembereng garis. Garisan. Dan tembereng ni, dia mesti label lah. Tembereng garis, kalau ni lah tembereng garisan AB. Okey, tembereng garisan AB yang berjarak sepanjang 5 cm. Itu yang diberikan. Ni tembereng garis. Cikgu, saya nak buat garisan macam ni boleh tak cikgu? Boleh. Ya, asalkan dia garisan. A, B. Tembereng garis lah garisan. Jangan pelik pula tiba-tiba nama apa hal pula nama tembereng cikgu. Nama di istilah dalam matematik. Okay, yang kedua, penggunaan simbol sudut. So, untuk simbol sudut, biasanya kita gunakan macam ni. Dia bukan lebih kecil lebih kecil macam ni. Kan? Lebih kecil atau sama dengan macam ni. Kalau sudut, sudut dia macam ni. Dan biasanya kita letakkan tanda ni. Angle. Tanda sudut. Macam mata kan. Ni. 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 Okay, sudut. Ada beberapa lah. Ni pun sudut. Theta. Nama theta. Okay. Nanti tak nak cerita lagi. Biasanya dalam exam dia akan guna apa? Ni. Sudut ABC. Contoh dalam soalan dia kata, dalam soalan lah. Dia tak tulis sini. Dia guna ayat. Pun sama. Okay, ni simbol sudut. Simbol sudut Ataupun dia tulis dalam bentuk perkataan. Apa? Sudut ABC. Biasa dia tulis ni. Sudut ABC macam tu. Ialah 60 darjah. So, maksud ABC tu macam mana cikgu? Cara baca dia daripada A kepada B kepada C. Ni sudut ABC kat mana ni? Kat tengah-tengah. ABC. Okey, setakat tu boleh faham? Faham tak? Faham tak? Sudut dia kat mana cikgu? Sudut dia dekat huruf dekat tengah tu. ABC tengah dia apa? Tengah dia apa? ABC. Huruf kat tengah dia apa? B. B. Sudut dia kat B lah. Ni B. Ni sudut. Kalau saya bagi contoh. Nak trik awak je. Okey, saya bagi contoh. Saya ambil warna hijau. Sudut BCA. Macam mana? Sudut dia kat mana? C. C. So, untuk lukis kan. Sebab dia tengah dia C. Dan lukis macam mana cikgu? Mesti sudut dia macam ni lukis nanti. Kita tak payah lukis lagi. Sudut dia kat mana? Sudut kat C. Dari mana ke mana cikgu? Daripada A kepada C kepada B. Maksudnya A, sorry, terbalik. Dia B dulu kan. Kita balik. So, B dulu. B, C, A. Kalau saya tukar A, C, B, sama je. A, C, B. Yang paling penting kat tengah ni. Sudut dia kat tengah tu. Okay, huruf dia yang dekat tengah. Okay, faham tak? Ni tak lukis lagi. Kan? Mana point ni? Hilang. Okay. Sudut dia dekat huruf yang tengah. Dan simbol sudut awak dah tahu. Yang tu untuk sudut ABC. Kalau PQR kongruen. Contoh ada di surat 1171 kan. Kongruen samalah. Kalau nilai dia sama, kongruen. 171 ni dia tengok kongruen. Kalau sama, confirm kongruen. Okay, yang seterusnya. Boleh saya teruskan ni? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, kita nak tengok sudut tegak. Yang ni dah masuk konsep. Yang ni awak kena faham betul-betul. Dah kena, kalau tak faham awak kena hafal. Tak ada cara lain lah. Kalau saya faham. Sebab banyak benda nak kena hafal lagi kan. Kalau sudut tegak bermaksud 90 darjah. Ni yang pertama. Ni fakta. Yang kedua, untuk sudut tegak, biasanya dalam soalan ni kata
sudut tegak, dia akan bagi simbolnya ni. Simbol ni. Simbol ni. Simbol ni Okey. Sudut tegak ABC. Ataupun kata ABC ialah bersudut tegak. Maksudnya faham lah. Sudut kat B tu 90 darjah. Kita ada sudut yang kedua. Sudut kurang daripada 90. Ni 90. Kalau sudut kurang, ni kurang. Kita tak tahu ukur lagi kan. Ni kurang daripada 90. Lebih besar daripada 90, macam mana cikgu? Ni 90. Ni 90. Dia lebih besar. Yang tu ni lebih besar. Lebih daripada 90. Jangan confuse dengan geografi ya. Geografi sebab saya ajar geografi. Geografi dia ada bearing sudutan, bearing sukuan, bearing sudutan dengan bearing sukuan. Tu lain. Untuk matematik basic asas je. Dari mana ke mana diukur bergantung kepada huruf yang diberikan nanti. Okey, jangan confuse dengan geografi. Okey, ni 90. Yang ni sudut kurang daripada 90, ni sudut kurang. Kat mana cikgu kurang tu nampak? Tak nampak pun kurang. Ni sudut ni. Dari sini ke sini. Ni sudut dia. Kurang daripada 90. Okey. Kalau lebih daripada 90 macam mana cikgu? Nak nampak? Tak nampak pun. Ni daripada sini ke sini. Ni sudah. Lebih daripada 90. So ni anggaran. Contoh. Sudut PQR. Ingat sudut dilabelkan di huruf di tengah. Sebab tu Q kat sini. Kurang sedikit daripada sudut tegak. Maka anggaran saiz PQR ialah kira-kira 80 darjah. Okey. Kalau saya tanya awak, kalau andai benda ni saya buat satu garisan, sudut ni membahagi sudut 90. Berapa kat sini? Berapa darjah? Berapa darjah? Kita ada 90, saya potong separuh. Separuh daripada sudut tersebut. Ada berapa darjah kat sini? 90 bagi 2. Sama dengan berapa darjah? Berapa darjah? Berapa darjah? Ada jawapan kat komen ke? B. B ni. B. 90 darjah. Kalau saya bahagi dengan 2, berapa darjah yang saya lukis tu? Berapa darjah? 90 bahagi 2. 45 darjah. Okey, betul. 45 darjah. Kenapa saya terangkan kat sini? Sebab nanti nak lukis. Kita kena lukis 90 darjah dulu. Lepas tu kita disuruh kita potong. Bukan potong, dia nak suruh kita lukis bahagi 2. Sudut nak 90 darjah ataupun 60 darjah. Okay, so dia akan jadi, bila kita bahagi dengan 2, so dia akan jadi 45 darjah kat sini. Sekejap. Ni. Kat sini dia akan jadi 45 darjah. Sambil warna purple. Ni 45. Ni pun 45. So anda kata benda dibahagi secara apa yang panggil Pembahagi sudut sama. Mestilah benda tu tak ingat dah. Sekejap. Saya cari dia punya lukisan. Nama dia, nak cari nama pembahagi sudut. Dia ada nama. Bukan garis senjang. Bukan. Garis lari bukan. Pembahagi 2 sama sudut. Nama dia. Pembahagi 2 sama sudut. 90. Kita buat satu garisan, nama dia pembahagi 2 sama sudut. Garisan warna merah ni kan, nama dia. Okey, 90 darjah. Okey, seperti yang dipelajari, saya sudut boleh diukur dengan tepat dengan menggunakan protraktor. Protraktor, bukan protektor. Protraktor. Protraktor, bukan protektor. Protraktor dia punya bahasa tu. Protraktor tu lain. Perlindungan ni. Protraktor ataupun jangka sudut. Contoh garisan, ni garisan sudut ABC. Yang mana B kat tengah kan. Ialah 135. Awak ambil jangka lukis pula. Awak ambil jangka sudut letak di garisan. Mesti ada center ni. Okay.
Dan garisan ni kat mana? Garisan ni kat atas dekat sini. Ni kan. Terus ni kat kamera saya Kalau siapa-siapa dia ada banyak jenis protractor ni. Boleh nampak kan? Yang garisan macam dalam buku teks tu. Dia ada center. Yang tu saya tanda dekat B tu lah center dia. Sebab hujung ni kita tak pakai yang plastik kat bawah sekali ni, tak. Dia ada garisan kat dalam. Yang tu kita guna. Okay, macam dalam buku buat lah. Macam dalam buku buat tu. Okay, so ukur menggunakan garisan yang ada di dalam protractor. Cara nak ukur macam mana cikgu? Ukur daripada kosong. Yang ni radiografi ada ni. Ukur daripada kosong, mana kosong cikgu? Sebab dia ada skala luar, dia ada skala dalam. Ni kan. Okay, yang kat dalam tu, cuba tengok protractor masing-masing. Yang ada kat dalam, sebelah kanan kat dalam bermula dari kosong. Okay, yang tu sebelah dalam, skala dalam. Okay, untuk skala luar untuk kosong dia bermula daripada sebelah kiri. So ada dua skala. Macam dalam buku teks tu samalah. Ada skala dalam, ada skala luar. Dan maksimum darjah dia ialah 180 darjah. Okey. Ada nak tanya tak? Kita stop sampai situ. Pengenalan tentang protractor, jangka sudut protractor. Inilah. Ada soalan tak? Kita dah habis masa dah ni. Ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, saya nak awak buat ini buat dalam buku nota lah. Latih 8.1B untuk soalan 1, 2, 3, 4. Senang je. Untuk 1, terangkan anda membuatkan anggaran itu. Contoh awak gunakan pemadam ke, ukur pemadam. Untuk yang kedua, ukur sesat tembereng garis yang berikut. Ukur je lah. Okay. 3, anggarkan sama ada dia lebih 90 darjah ke, kurang 90 darjah ke, ataupun dia lebih daripada 90 darjah ataupun dia 90 darjah. Anggaran sahaja. Yang keempat, dengan menggunakan protractor, ukur dengan tepat setiap sudut yang berikut. Ini awak kena ukur. Guna protractor. Okay. Cara nak ukur, pusing lah punya protractor. Dan cuba search dekat YouTube. Cara nak ukur. InsyaAllah kita akan sambung lagi minggu hadapan bab 8. Ni ada banyak lagi ni. Banyak lagi ni. Ini baru 8.1. Belum masuk lukis.